Okey, tot pula. Okey, tot pilih dahan yang subur dan tidak berpenyakit kira-kira sebesar sebesar jari kelengking. Okey. Ia sebaiknya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dahan yang baik untuk ditot adalah dahan yang pernah berbuah. Okey. Sebenarnya macam itulah. Kalau boleh kita nak tot tu, pastikan pokok tu dah berbuah ataupun dahan tu dah berbuah lah. Sebenarnya lagi baik. Okey. Potong kulit selebar 3.5 cm sekeliling batang dan buangkan kulitnya. Sekiranya kembier masih melekat dengan kikis dengan pisau. Campuran tanah 3, 2, 1 ataupun baja organik. Okey. Belilah tanah yang 3 RM10 ni. Dah cukup dah. Dia punya kombinasi ni tu. Okey, dah tak payah nak sibuk-sibuk lah. Beli tanah ni 3 RM10 kalau dekat nursery swasta lah. Okey. Sebelum tu okey. Hormon pengakaran. Okey, hormon pengakaran tadi mana? Okey ni Okey, hormon pengakaran. Lepas tu sudah berakar, potong bahagian bawah balut dan ditanam dengan okey. Terdapat dua jenis terdapat dua jenis, tot lentur dan tot baring. Okey, saya akan buat demo untuk buat tot Okey, ni saya akan buat tot di sini Okey, yang ini tanah ni dia memang dah ada lembab Dah letak air, dah lembab. Okey. Nak guna terus pun boleh. Okey. Okey. Yang ini tanah yang saya ambil, saya beli 3 RM10 tadi. Saya masukkan dalam plastik kecil macam gini. Okey. Saya masukkan plastik kecil ni bergantung kepada besar yang ni, berapa besar dia. Okey. Nampak Okey. Lepas tu saya ikat. Ikat. Okey Saya akan buat macam gini banyak-banyak. Okey, saya akan buat macam ni banyak-banyak. Kemudian saya boleh bawa pergi ke mana saja yang saya nak. Okey, kalau kata pokok di dalam hutan, bila saya bawa pokok tot macam gini, saya boleh buat di mana saja saya nak. Okey. Okey, lebar dia berapa besar lebar dia? Lebar dia mestilah 1 inci lebih. Ni adalah satu senggat ni lebih kurang 1 inci So nak kena 1 inci lebih lah Okey, saya potong. Saya kelarkan dia. Okey, 1 inci. Okey. Saya belah dia punya kulit. Okey. Okey, saya kopek kulit dia. Okey, kulit dia saya kopek. Kulit dia sangat nipis. Okey. Nampak tadi. Saya buang kulit dia Dia ada lebihan-lebihan kulit dia tu. Lepas tu dia punya lendir-lendir pun saya tak mau. Saya buang semua. Okey, saya buang semua. Okey, saya buang semua Kasih bersih. So, penggal akar letak di mana sepatutnya? Di atas ataupun di bawah? Okey, sebenarnya yang keluar akar adalah di sebelah atas, bukan sebelah bawah. Okey, tetapi kebanyakan kita semua habis semua di lumurnya ni pun boleh, tak ada masalah. Kan? Pasal benda ni banyak, tak kisahlah. Tapi awak kena ingat, yang keluar akar adalah di bahagian kulit sebelah atas akan keluar akar. Okey. Okey, saya nak tanya. Penggalak akar. Kalau katalah kita tak ada penggalak akar. Habis orang dulu-dulu buat cantuman, buat tot macam mana? Tak ada penggalak akar, dia pakai apa? Okey. Orang dulu-dulu, pertama dia akan pakai abu. Abu dapur arang.
Okey, orang dulu-dulu dia ada dapur arang ataupun dapur arang Okey, dia gunakan abu dapur arang pun boleh. Yang kedua dia pakai belacan. Belacan pun boleh. Okey. Yang ketiga dia pakai air rendaman pokok ketapang. Kita rendam daun pokok ketapang tu yang tua selama yang dah kering tu lebih kurang 3 hari, 1 liter air, dan air rendaman tu kita boleh jadikan sebagai penggalak akar. Okey? Sebagai penggalak akar. Okey. Itu adalah tips lah, tak ada pun dalam buku. Okey? Yang ini kita belah macam ini. Okey? Besar sikit. Okey? Kita tutupkan dia. Lepas tu kita ikat. Dah siap tut. Tak payah nak cantik sangat. Yang penting dia ketat. Okey? Yang ni dia ketat. Tak payah sibuk nak cantik sangat. Okey? Yang penting dia dah ketat dan tutup rapat. Okey? Nampak tak? Okey? Macam tu sahaja. Okey? Okey? Lepas tu, kalau dekat nursery swasta dia akan buat satu lagi bawah ni. Okey, kalau pokok tu besar dia akan buat satu lagi bawah ni. Bila yang atas ni dah keluar akar, dia akan potong sini. Okey? Bila dia potong sini, yang ini akan membesar, yang ini keluar akar dia akan potong bawah. Okey, ni dekat dahan lah, bukan dekat dahan polybag kalau dekat dahan. So satu dahan ni 1, 2, 3 dia boleh buat. Okey? Itu untuk komersial lah. So kalau awak boleh buat satu jadi alhamdulillah. Okey? Itu untuk tot. So ini adalah tot tot yang biasa tadi lah yang kita buat tadi tu lah. Daripada atuk nenek kita, inilah tot yang biasa dia orang buat. Cuma sekarang ni adalah teknologi untuk memudahkan lagi. Okey? Yang itu hari kita ada buat clamp untuk Haji Mak Keri dia ada buat clamp. Itu sebenarnya konsep dia sama, itu adalah tot. Tetapi dipermudahkan dengan keadaan semasa. Okey? Konsep tetap sama. Okey? Dia perlukan media dan dia perlukan tertutup. Okey? Itulah A, B dan C. Dan sudah dapat je lah. C lah. Cantik ke tak cantik, itu tak penting. Yang penting dia berakar. Lepas tu berakar kita potong. Okey? Jangan potong atas potong bawah sini tau. Pasal yang berakar kat sini, so kita potong bawah sini. So yang ini kita akan buka, kita akan masuk dalam polybag untuk kita tanam. Okey, jangan salah pula dia potong atas. Memang atas habis lah. Innalillah lah. Okey? So lagi cantik lah nampak tu. Kenapa beza yang itu putih, yang itu kuning? Okey, yang putih ni maksudnya akar baru lagi. So yang kuning tu maksudnya akar dia dah matang, dah tua, dah kita boleh tanam ke dalam polybag ataupun ke tanah. So kalau yang putih ni dia masih lagi akar muda Okey, itu bezanya je. Jambu tadi ni dah berbuah. Pasal apa? Dia tot dahan yang dah matang, dah nak berbunga dan berbuah. Jadi kita bila kita pergi ke nursery, kita mesti nak cari pokok yang dalam pasu dah keluar buah. Itu sebenarnya strategi marketing. Okey, satu lagi pokok mangga. Pokok mangga pun selalu kita nampak dalam pasu dah keluarkan buah. Dah keluar buah 2 biji, 3 biji kan. Itu sebenarnya strategi marketing. Dia ambil teknik dia sebenarnya, dia ambil pucuk yang nak berbunga dan nak berbuah. Jadi bila yang ini, pucuk yang ini dia bajikan dengan pokok pelam penanti, dan dia akan keluar bunga dan keluar buah. Sama juga macam yang ini. Okey? Yang pentingnya itu adalah strategi marketing nursery swasta lah. Okey? Dan anda pun boleh buat dekat rumah. Okey, tot lentur. Okey So kita habiskan tot ni, kita akan buka soalan. Okey, tot lentur dilakukan pada pokok rendah dan dahannya mencapai ke tanah. Yang ini selalu orang buat pada pokok-pokok yang rendah dan dahan dia je cecah ke tanah. Okey? Paku bahagian dahan dan ranting tertanam supaya bingkas semula, tidak bingkas semula. Bahagian yang tertanam lama kelamaan akan mengeluarkan
akar. Untuk mempercepatkan proses akar, buang sedikit kulit yang tertanam tadi tu. Okey, bagaimana? Kemudian saya akan tunjukkan. Okey, tot baringan. Pembiakan tot baringan sama seperti tot lentur, tapi sebatang pokok tu dibaringkan supaya dibaringkan ataupun dilenturkan ke atas tanah. Tidak banyak digunakan, tidak banyak dijalankan di kawasan tropika kerana pembiakan cara lain adalah lebih mudah. Okey, apa tu tot lentur, apa tu tot baring? Okey, next kita tengok gambar dia pula supaya anda lebih faham. Okey, ini adalah tot lentur. Satu jenis pokok, contohnya saya bagi adalah pokok jambu. Okey, pokok dia kecil, lepas tu dahan dia tu melempai ke bawah. Dan awak pacakkan paku kat situ, lenturkan dia dekat bawah, kena pada tanah, dan yang kat tanah tadi tu awak lukakan sikit kulit dia belah bawah, nanti dia akan keluarkan akar. So, yang pucuk dekat atas tadi tu, dia akan buat makanan dan kita dapat satu bahan tanaman yang baru. Okey, itu adalah bahagian yang tertimbun mengeluarkan akar. Itu yang bahagian A tadi itulah. Itu adalah tot lentur. Okey, next. Apa itu tot baring? Ini dia tot baring. Tot baring sebenarnya, kalau awak pernah nampak pokok ubi. Pokok ubi kena tiup angin, kena tiup ribut, dia akan patah baring. Dan awak tengok, setiap ruas dia tu, semua akan mengeluarkan pucuk baru dan keluar akar baru. Yes, itulah sebenarnya tot jenis baringan. Baring, tot baring. Bahagian-bahagian yang mengeluarkan akar A tadi tu, itu sebenarnya adalah ruas-ruas setiap batang tadi tu. Itu adalah tot baringan. Okey, ini jarang kita buat lah. Selalunya kalau macam gini sebenarnya pokok-pokok yang tak sengaja je. Contohnya macam pokok ubi tu, kena ribut, baring, keluar semua akar. Okey, kanan bawah tu sekali adalah, itu adalah busut. Bila kita busutkan sesuatu dengan dahan sesuatu pokok, yes, dia akan keluarkan akar semua sekali. Okey, kenapa kita tidak menggunakan plastik hitam untuk buat tot? Okey, kenapa kita pakai plastik Luxina? Ada tujuan dia. Pasal apa? Kita nak nampakkan akar tu bergerak. Kita nampak daripada luar, oh dah ada akar. Bila dah ada akar, maksudnya pokok dah bersedia untuk kita buat tanaman dekat ladang ataupun tanaman dalam polybag. Barulah kita boleh potong. Itu sebenarnya tujuan. Kenapa kita tidak buat plastik, letak apa tu? Plastik hitam ke, plastik merah ke, plastik biru ke? Tak, kita tak nak buat yang macam itu. Pasal apa? Kita nak dapatkan plastik Luxina supaya kita nak nampakkan akar. Itu sebenarnya tujuan dia. Dan akar akan keluar bila dia berumur lebih kurang dalam 2 bulan. Okey, 2 bulan kita akan nampak akar dia lah. Kebanyakan pokok buah-buahan. Okey, bawa cantuman. Okey. Cantuman yang pertama, cantuman artinya memindahkan dan menyantumkan sedikit bahagian pokok kepada pokok yang lain dalam family yang ataupun jenis yang sama. Maksudnya bapak dia samalah, kadang-kadang mak lain-lain. Okey? Okey. Maksud di sini cantuman ni lebih kepada dipanggil cloning lah. Cloning. Okey, yang kedua, bertujuan untuk mendapatkan pokok yang tulen dan terpilih bakanya. Apa-apa jenis pokok yang kita pindahkan melalui cloning, dia tidak akan berubah dari segi dia punya fisiologi dan sifat dia. Okey? Kalau kita ambil pokok musangking, kita cantumkan dekat pokok penanti. Yes, memang ikut 100% pokok musangking. Okey? Ikut 100% pokok musangking. Jangan khawatir. Okey, tapi pastikan pokok musangking tu adalah betul-betul musangking. Jangan pula anda ragu-ragu. Okey? Okey? Apa-apa yang kita cantumkan cloning 100%. Sama dia punya tu. Okey, dia akan ikut induk dia. Okey, terdapat 2 bahagian iaitu pokok penanti dan juga pokok sayon. Ini adalah penanti. Penanti ni maksudnya kita ambil daripada benih kampung. Okey, kita ambil daripada benih kampung. Lepas tu kita tanamkan biji dia tu, jadilah pokok penanti. Okey? Dan sebenarnya kalau untuk durian, pokok penanti yang paling baik adalah pokok penanti durian hutan. Kenapa? Durian hutan adalah pokok durian yang resisten, melalui kajian, resisten kepada penyakit kanker. Penyakit kanker ni adalah satu penyakit yang very common dengan durian. Kalau durian je mesti akan ada kanker. So tapi kanker ni dia resisten, pokok durian hutan ni dia resisten lah dengan kanker.
Okey, ada kajian Mardi. Kalau tak silap saya Mardi ada buat lah. Okey. So jabatan cuma ambil maklumat daripada Mardi. So kalau ada dekat rumah ataupun kita ada tahu mana-mana yang ada tanam pokok durian hutan, boleh jadikan dia sebagai penanti dan boleh mendatangkan hasil yang lumayan Okey. Pasal permintaan dia sangat tinggi Okey, ini penanti dan juga sayon. Okey, sayon saya ambil daripada perjalanan saya daripada Aitam ke Tangkak sini lebih kurang dalam 1 jam hingga 1 jam setengah. So dalam perjalanan saya takut dia akan berlaku respirasi, jadi saya akan masukkan dalam cool box macam gini. So dalam ini kita akan masukkan surat khabar yang telah diletakkan air Okey, ini adalah sayon. So dalam cool box ni pula kita akan ada inilah ni pack ice ni sebagai kelembapan dia. Okey. So yang ini kita letak macam ni. Okey. Yang ini ada 2 sayon, satu adalah daripada cokanan, mangga cokanan dan satu lagi adalah durian. Okey. Durian. Okey, durian. So bila kita buat yang macam gini, kita teknik yang macam gini, dia boleh bertahan selama 24 jam. Okey, maksudnya 24 jam. Perjalanan 24 jam dia boleh tahan. Dengan ada cool box dan juga yang ini. Okey. So, ini adalah sayon dia Okey. Okay, saya masuk dulu. Sebelum buat saya masuk dulu. Tutup dulu. Nanti nak pakai baru gunakan. Okey. Okey, nombor 4, sayon adalah mata tunas ataupun tunas yang dilekatkan pada pokok penanti. Tadi itulah sayon mata tunas ataupun tunas yang kita akan lekatkan pada pokok penanti. So, yang kelima adalah pembiakan secara cantuman ini dibagikan kepada 2 jenis. Ingat 2 jenis iaitu pucuk ataupun tunas ataupun pucuk, dan yang kedua adalah mata tunas. Maksud tunas ataupun pucuk, okey, pucuk ni ataupun pucuk ataupun tunas, pucuk ataupun tunas. Kalau mata tunas satu sahaja bahagian yang ini, satu sahaja bahagian yang ini. Nanti kita akan buat praktikal macam mana pucuk dan macam mana mata tunas. Okey, cantuman tunas. Tadi cantuman tunas sahaja ada 4 macam. Cantuman tunas ada 4 macam, iaitu cantuman tunas cara cantuman yang memindahkan atau menyantumkan tunas ataupun pucuk sesuatu pokok kepada bakanya. Yang kedua, ada beberapa cantuman yang dilakukan iaitu seperti berikut. Yang pertama, sandingan. Kedua, baji sisi. Ketiga adalah baji pasak. Yang keempat adalah cantuman rencung. Okey, ini adalah, dan sebenarnya macam-macam lagi sebenarnya. Cuma saya ambil yang popular sajalah Okey, so kita akan masuk sandingan. Nampak ni cantuman sandingan. Dengan menggunakan pisau tajam, potong sedikit bahagian kulit anak pokok penanti dan tunas. Cantum, okey, nombor 2, cantumkan anak pokok penanti dan tunas pada luka dan balut kedua-dua dengan pita. Okey. Luka akan sembuh, pokok akan bercantum. Potong sayon di bahagian balutan dan potong pokok penanti di bahagian atas. Okey. Ini adalah pokok penanti. Ini adalah pokok yang kita nak sandingkan. So konsep sanding adalah duduk sebelah-sebelah macam ni. Okey. Macam ni. Lepas tu kulit belah sini kita buang dan kulit belah sini kita buang. Kita akan cantumkan dia rapat-rapat, ikat atas, ikat bawah, dan kita akan balut. So itu saja. Lepas tu kita akan potong satu bahagian sini dan satu bahagian sini. Okey. Saya akan buat. Sekejap Saya akan buat untuk praktikal dia macam mana untuk sanding. Okey. Kita buang kulit bahagian sini, dalam sikit pun tak apa. Okey, ni kita buang 1 inci, 2 inci. Okey.
Yang ini pun sama, kita buang kulit dia. Lebih kurang dalam 2 inci. Okey. Sama tinggi dan sama besar. Okey, ini kurang sikit. Okey. Okey. Pasal aku nak tarik. Sikit sekali. Oh. Okey, jap. Sikit sekali. Okey dah. Boleh. Okey. Boleh. Okey. Dah, siap. Ini adalah teknik sandingan. Okey. Nampak tak? Ini adalah pokok penanti, ini adalah pokok yang awak nak dia punya sayon dia. Okey. Contoh saya bagi. Ini adalah pokok yang awak ini pokok penanti yang awak beli dekat bukan pokok penanti, pokok klon yang awak beli dekat nursery. Yang ini adalah contohnya musangking. Okey. Kalau awak tak nak tanam dekat dalam tanah, awak nak bawa dia pergi keluar sana. So, ini adalah pokok yang ada dekat pokok yang awak dah tanam. Okey. Lepas tu, yang ini pokok penanti ni akan awak buang kat sini dan ini awak buang dekat sini. Jadi, ini akan jadi tumbuh pokok baru. Okey Nampak tak di sini? Nanti saya akan tunjuk gambar. Okey, untuk sandingan. Okey, tapi ini adalah teknik dia. Okey, saya tunjukkan kat sini ya. Okey, itu sahaja. Okey. Okey, ini adalah tadi tu yang awak nampak tak dekat dalam Rajah 1.5 tadi, cantuman sandingan. Yang dalam polybag tadi ni, dalam pasu tu adalah yang dalam polybag. Yang sini dianggaplah pokok yang awak tanam dekat atas tanah tadi tu. Okey, macam mana nak sandingkan dia. Dan di mana awak nak kena potong? Potong Y yang ini dan potong. Okey. Potong Y sini dan potong yang sini. Yang ini Jadi yang tinggal adalah ni. Dia ke sana. Sandingan. Yang biasa orang buat sandingan adalah untuk durian adalah jenis yang kaki ganda. Okey, dia akan cantum sanding banyak daripada biji benih tu dapatkan satu pokok. Okey, yang atas tu adalah musangking ke, IOI ke ataupun duri hitam. So ini adalah teknologi untuk pengukuhan teknologi untuk pengukuhan pengakaran. Okey. So dekat sini kalau kata anda ada dekat nursery swasta yang jual macam gini, boleh, tak ada masalah. Lagi bagus sebenarnya lagi bagus untuk pengakaran, sebenarnya lagi bagus. Tetapi walaupun akarnya banyak, pengakarannya banyak, tetapi pengambilan makanan tetap sama. Kalau seorang tu boleh makan satu hari 3 pinggan, dia tetap makan 3 pinggan. Dia tak boleh makan lebih daripada 3 pinggan. Pasal apa? Dia tak mampu. Walaupun sumber makanan dia banyak. Okey? Dia sebenarnya bergantung kepada kemampuan pokok tu sendiri.
Tetapi efisiensi untuk dia mengambil makanan adalah sama sebenarnya. Okey? Bukannya bila dia buat kaki ganda, dia makin lagi cepat besar, makin lagi cepat buah. No, tak ada. Itu sebenarnya bergantung kepada fisiologi dan juga pengurusan tanaman tu sendiri. Okey, ini pun sama juga. Ini musangking. Tengok. Dia punya tu. Okey, dan tidak hairanlah sekiranya nursery swasta jual benih yang macam gini mungkin dalam harga 70 hingga ke 80 ringgit. Pasal apa? Kemahiran untuk menyantum sandingan tu hanya ada pada dia tapi tak ada pada kita. Bila dia letak harga tinggi, so kita kena beli. Tapi kalau kita pandai buat, so kita boleh buat sendiri. Untuk cantuman-cantuman biasanya kalau kita gunakan baji ada 2-3 jenis. Okey, kalau untuk sandingan tadi sebenarnya lebih daripada 6 bulan. Bila lebih daripada 6 bulan, batang dia mesti sudah sebesar ni. Okey, yang ini mungkin dah 7, 8 ataupun 9 bulan yang ini. Okey, batang dah besar macam ini. Okey. Kalau kita nak buat sandingan, pastikan batang tu dia dah besar sebesar batang pensel ataupun jari kelingking. Okey? Okey Jari kelingking lebih kurang ataupun sebesar batang pensel. Okey. Kalau kita nak buat baji pasak pula, biasanya baji pasak tu pokok berumur antara 1,5 bulan hingga ke 2 bulan. Pasal dia punya batang masih lagi lembut. Baji sisi pula sama juga, kita kena buat selepas 6 bulan. Okey, dia punya pokok selepas 6 bulan kita buat baji sisi. Okey, so kita bila baji sisi, kita mata tunas yang lebih daripada, kita ambil kat sini 1 2 3 4 ataupun 5. So kita akan tempelkan di situ 5 mata tunas. Okey, ini sayon, ini mata tunas. Kita akan, bukan mata tunas, ini tunas. So, kita akan masukkan di sini. Okey. So kalau katalah gunakan, kita boleh gunakan pisau cantuman ataupun pisau dapur pun orang panggil. Cuma bila pisau cantuman ni, dia punya ni tebal. Bila tebal, kita nak hiris dia tu, dia kadang-kadang tak cantik lah. Tapi bila kita pakai pisau cukur ni, dia cantik pasal dia halus. Tapi hati-hati lah, pasal dia sangat berbahaya dan sangat tajam. Okey. Ada juga dalam YouTube saya tengok, dalam YouTube ataupun dalam Facebook, dia gunakan pisau pengukir. Pun boleh sebenarnya pisau pengukir. Dan satu lagi pisau pengukir, dan satu lagi pisau bedah. Okey, dia gunakan pisau bedah yang dah sterilise tu. Pun boleh, tak ada masalah. Yang penting dia tajam dan halus. Okey, dan nipis. Okey, itu pun yang pentingnya. Okey, satu lagi kadang-kadang bila yang berurusan dengan pisau cukur ni, dia tak tahu macam mana nak patahkan. Okey, sebenarnya senang je. Sebelum buka pisau ni, patahkan dulu baru buka. Okey, contohnya saya tengok macam ni So yang ini patahkan dulu. Bila dah patah barulah buka. Jangan awak dah buka dulu baru patah, makan tangan nanti. Okey? Okey. Nampak? Bila dia dah patah, barulah kita boleh ambil. Okey. Kita nak gunakan yang ini sebagai, cantumkan dekat sini Okey. Yang penting, tak kisahlah dia pendek ke kecil ke apa ke, yang penting di sini awak kena tengok dia punya tunas ketiak. Okey, kamera kalau boleh fokus tunas ketiak ni. Nampak ni tunas ketiak. Ketiak orang dekat bawah tapi ketiak pokok dekat atas, dan ketiak pokok, setiap ketiak pokok akan mengeluarkan tunas. So mana tunas dia, mana ketiak dia, tengok ni. Yang atas ni nampak? Okey? Ni yang atas ni nampak ada mata ketam kat situ. So sini pun ada, sini pun ada mata ketam kat situ. So kita nak yang itu. Okey? So macam mana pula nak buat dia tu? Yang pertama kadang-kadang kita kena buat tingkap kat sini. Okey, ada orang dia buat tingkap, dia buat 4 segi. Yang ada dia buat bentuk piramid. Tak kisah mana-mana pun boleh. Yang penting kulit tu boleh dikopek. Okey? Kalau macam saya lebih suka buat tingkap 4 segi. Okey? So, ingat ni tajam. So, saya yang ini sebagai pembaris. So, saya potong sini. Lepas tu saya potong atas, serongkan sikit. Lepas tu saya kopek. Tu. Nampak? Okey?
Saya kopek. Nampak di sini Lepas tu saya tutup balik. Okey, saya tutup balik. Pasal apa? Kita nak buat benda ni kena kurang daripada 2 minit. Sekiranya lebih daripada 2 minit, lendir dia akan hilang. Bila lendir dia akan hilang, dia kebarangkalan untuk hidup adalah sangat rendah lah. Okey? So, dah habis yang ini, kita buat pula untuk mata. So, mata yang ini, so kita kena, okey? So, tengok okey, clear okey. Kita masukkan di sini. Masukkan dia. Okey. Ni kita buang sikit. Oops. Oh, tak boleh potong pakai tu, tebal sangat. So kita pakai yang ini. Tu kan senang. Okey. Masukkan di sini. Lepas tu kita gunakan pita cantuman untuk balut dia. Okey. Untuk balut dia. Okey, kita balut semua sekali Kita balut semua sekali. Okey, kita balut semua sekali Jangan tinggalkan apa-apa dia. Balut dia semua sekali. Balut daripada bawah ke atas Balut daripada bawah ke atas. Jangan terbalik daripada atas ke bawah. Nanti air masuk. Kalau kena hujan, air masuk. Okey. Dah siap. So macam tu sahaja sebenarnya buat cantuman. Tak susah sebenarnya. Okey. Lepas tu kita ambil tagging. Ni tagging. Tanggallah tagging. Okey, kita ambil tagging. Lepas tu kita tulis. Sekarang ni 29 Okey, 29. Maksudnya kita letak 14 hari daripada 29 hari bulan. Lebih kurang dalam 14 hari bulan 7. Lebih kurang 14, 7, 20, 20. Okey. Okey. Tarikh hari ini adalah tarikh kita cantum. Tetapi kita kena buka dia selepas 14 hari. So selepas 14 hari lebih kurang plus minus 14 hari bulan 7. So kita letak dekat sini 14 hari bulan 7 dia kena buka. Jadi kita akan ingat, automatik kita kena ingat kat situ 14 hari bulan 7 dia kena buka. Nampak kat situ. Bukan tarikh kita cantum tarikh kita buka. Okey? Boleh? Okey. Lepas tu kalau nak buka pula, pastikan awak belah di bahagian belakang ni. Okey, ini dia punya mata tunas, belah di belakang-belakang ni. Sedikit sahaja supaya dia terbuka, longgar. Lepas tu biar dia akan kembang, akan keluar mata tunas, akan keluar tunas-tunas baru. Okey, kalau yang ini sebenarnya yang ini dia tidak boleh keluar sendiri tau. Pasal apa? Dia tak memberi. Kalau para filem ni dia boleh memberi. Tapi yang ini kita gunakan hanya untuk kebanyakan untuk mata untuk baji. Okey, ini untuk baji. Kalau mata tunas apa semua kita pakai yang inilah. Okey, mana nak beli sebenarnya kedai pertanian ada, kedai online pun ada. Okey, kedai racun pun ada kalau tak silap saya Okey, habis untuk baji. Pokok mangga ni kita boleh baji sisi boleh, kita baji pasak boleh. Pokok mangga ni saya akan buat untuk baji pasak nanti. So macam mana baji pasak? Nanti saya akan tunjuk Okey. Kebarangkalan dia untuk hidup baji pasak adalah lagi tinggi daripada baji sisi. Okey, next. Ini adalah baji pasak tepi. Okey. So
Okey. Okey. Nak buat baju pasak Kita dah potong dia. Lepas tu kita nak belah dia tengah. So macam mana nak belah tengah, selalu orang tekan kat sini. Tekan kat sini, kadang-kadang dia akan terkoyak. Jadi sebenarnya teknik dia pegang sini. Pegang kiri kanan. Kita tunjuk Pegang kiri kanan. Letak dekat tengah-tengah. Barulah goyangkan. Nampak? Dia tidak akan terlepas. So lebih kurang dalam 1 inci. 3 suku inci. Okey? So paras ni. Lepaskan balik. Okey? Kita ambil dia punya besar sangat. Sayang dia. Okey? Kenapa saya buang separuh 3 suku dia punya daun dia? Pasal apa? Kita tak nak banyak sangat daun dan kita cuma nak daun, tinggalkan daun ni adalah untuk sebagai penanda yang mengatakan pokok ni hidup. Selepas 21 hari, 14 ataupun 21 hari, sekiranya daun hijau ni masih berwarna hijau, maksudnya jadi kita punya cantuman. Kalau dah berkulat, maksudnya tak jadilah. Innalillah. Okey, so kita akan buat baji Okey. Kita belah, lepas tu kita masukkan macam ini. So pastikan dia rapat pastikan dia rapat. Dan masa ni lah kita akan gunakan parafilm. Fungsi parafilm ni adalah untuk mengelakkan air daripada masuk. Okey? Fungsi parafilm ni potong lagi. Di mana nak beli parafilm ni? Saya tengok dekat Shopee ataupun dekat Lazada memang ada orang jual. Okey, boleh beli dekat sana secara online ataupun dekat kedai-kedai racun ataupun kedai-kedai baja, kedai-kedai pertanian pun ada jual. Okey? So, ikat daripada bawah ke atas. Saya dengar bunyi burung. Okey, kalau baji ni kita kena gunakan serungkup. Okey. Ini okey, dah siap. Baji pasak untuk pokok mempelam. Okey. Ini kalau kita nak buat satu polybag. Kalau kita tak nak buat satu polybag, cik, saya nak pakai plastik aiskrim, nak balut dia punya batang tu je. Yes, boleh. Balut. Okey. Lepas tu kita cepitkan. Okey. Kita cepitkan. Boleh sebenarnya. Cuma di sini pastikan awak kena pakai, tak bolehlah pakai plastik aiskrim. Okey? Kenapa tak boleh pakai plastik aiskrim? Pasal apa? Sangkut kat sini. Nampak tak kat sini? Dia sangkut kat sini. Jadi kena pakai plastik besar. Tutuplah pakai plastik besar. Nampak tak di situ? Okey? Kita yang ejah je, kita yang buat dia, jadi boleh digunakan semuanya. So, tadi dah plastik aiskrim. Yang ini pula cepit mak kita buat sidai baju. Habis semua. Ni siapa? Cik Azri ajar kata dia. Habis saya. Buat praktikal mata tunas. Macam mana nak buat cantuman mata tunas. Okey. Mata tunas dan juga baji sisi, sebenarnya teknik mata tunas adalah 50-50 di hidup. Tahu, 50-50. Kalau tak jadi dia mati. Kalau hidup dia hidup. Tetapi bila kita buat cantuman baji ataupun baji sisi, dia ada lebih daripada satu mata tunas. Dia pakai pucuk kan?
Kalau tadi baju sisi, kalau panjang kita ambil ni, panjang lah dia. Maksudnya kita ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ataupun 8 mata tunas. Ada tunas, mata tunas. Tapi kalau kita buat hanya mata tunas, maknanya satu saja kita ambil. Maksudnya kebarangkalian adalah lagi rendah. Okey? Kalau boleh kita janganlah gunakan mata tunas. Melainkan dah tak ada cara lain pembiakan, mata tunas jalan terakhir dan kita terpaksalah pakai mata tunas. Okey? Tapi sekurang-kurangnya kita belajar dekat sini macam mana kita nak cantum menggunakan teknik mata tunas. Okey? So kita ambil mata tunas yang ini. Yang ini kalau tadi untuk baju sisi bagus. So kita ambil mata tunas yang ini. So kalau mata tunas biasanya kita akan buat tingkap dulu So tegak, pusing, tegak, then kita akan buat kelaran dan kita akan kopek. Okey, so kopek kita akan tutup balik. Okey. So kalau macam gini saya ambil yang jenis yang potong sampai ke dalam tu. Okey. So kita kopek dia punya okay. So ini dia punya mata tunas So nampak ada tunas apa dia punya mata ketam dia. Ini mata tunas. Okey. Dalam dia ada biji kacang. Mungkin terlampau halus kot, tak nampak, tak nampak. Mesti ada biji kacang, kita pastikan. Okey. Lepas tu kita masukkan dalam sini. Okey. Balut daripada bawah ke atas. Pastikan dalam keadaan ketat. Balut semua sekali. Okey, kalau boleh elakkan mata dia daripada awak balut. Kalau tak boleh maksudnya balut saja pun tak ada masalah. Okey. Okey, kalau macam gini saya elakkan mata dia. Okey. Saya elakkan daripada terbalut mata dia. Tapi pastikan air tak boleh masuk. Itu sahaja. Okey. Dah siap. Cuba tengok. Okey. Dah siap. Okey. Ni Okey, dah siap. Yang ini kalau boleh jangan letak tengah panas. Letaklah di dalam kawasan redup yang tidak kena angin dan juga tidak kena hujan. Okey. So bila yang ini dah naik, barulah kita dalam masa yang ini tak payah kita belah belakang dia. Pasal bila awak gunakan parafilm, dia memberi. Maksudnya mata tunas ni boleh keluar sendiri tanpa kita belah belakang dia. Tapi kalau kita gunakan pita cantuman ni ataupun plastik aiskrim ataupun tak kisahlah apa-apa yang tidak boleh, yang keras, yes, lepas 14 hari kita kena belah belakang dia. Tapi kalau pakai parafilm tak payah. Itulah mudahnya. Tetapi ada kos. Kosnya agak mahal sikit lah. Okey? Pastikan tingkap lagi besar daripada mata. Jangan mata lebih besar daripada tingkap. Itu silap. Sebenarnya dekat sini, kalau nak memilih pokok penanti, kalau nak memilih pokok penanti dan juga tu, awak memang buat, kita akan buat cantuman di belah bawah. Dan belah atas ni kita kopek pakai kuku kita. Tengok. Kalau boleh kopek, maksudnya pokok tu boleh dicantum. Kalau tak boleh kopek macam gini, kulit dia tak tanggal daripada empulo tadi tu, so jangan buat. Okay, kita kena baiki dulu pokok kita. Mungkin ada masalah pengairan, pembajaan, tak cukup subur, tak cukup apa. Tapi bila kita kopek macam gini boleh, maksudnya pokok tu sihat. Nampak? Nampak sihat Okey, itu tips yang pertama lah. Cari saiz sayon dengan saiz batang ni lebih kurang sama. Untuk mata dan juga untuk tunas. Okey, nampak? Lebih kurang sama. Okay. Lakukan cantuman kambium penanti dan mata tunas hendaklah betul-betul melekat. Betul-betul melekat, tak ada ruang udara dekat situ di antara satu sama lain. Nombor 4, pastikan bintik mata tunas ataupun bentuk kekacang tu ada. So kekacang tu sebenarnya kadang-kadang kita nampak macam ada, macam tak ada. Pastikan awak nampak bentuk kekacang tu. Okey. Semasa memotong dan mengkepek kulit penanti mata tunas, pastikan tidak ada kotoran ataupun kulit pada melekat. Kotoran tu datangnya daripada pisau, daripada tangan dan juga daripada peralatan awak.
ataupun daripada pokok. Pastikan ia bersih. Saya tak jual jenama tapi saya jual pula. Gunakan hand sanitizer ataupun ni jenis Dettol yang 99% kill germs. Okey, ini sebenarnya yang paling mudah untuk awak buang, hilang kekotoran dan juga kuman ataupun penyakit. Okey, so lepas tu biarkan kering tangan awak dan awak boleh buat cantuman. Okey, kalau dulu kita masih susah untuk tak tahu nak pakai apa. So sekarang dah ada lah, bila PKP ni, bila dah ada penyakit ni kan, semuanya nak gunakan antibakteria, anti apa semua kan. So dah boleh gunakan. Hujan, humidity kelembapan persekitaran ada sangat tinggi dan boleh mengundang kulat. Okey, cuaca panas pula adalah kalau cuaca panas pula akan mempercepatkan pengeringan pada pokok penanti dan juga pokok dan juga sayon. Okey, nak elakkan daripada tu supaya boleh tahan lama.